Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Saya Rozita binti Muhammad Yunih. Tajuk saya ialah pelaksanaan pengajaran unsur tautan dalam menulis karangan. Sebagai mukadimah, kepentingan unsur tautan dalam penulisan karangan sering diabaikan ketika proses pengajaran dan pembelajaran. Tautan dalam karangan merujuk kepada perenggan yang ditulis menjurus kepada satu idea sahaja. Semua ayat dalam perenggan akan tertumpu kepada idea utama sehingga akhirnya perenggan itu akan memancarkan satu tema tertentu. Gabungan idea utama dalam setiap perenggan akhirnya akan menghasilkan sebuah karangan atau disebut wacana yang utuh. Tinjauan terhadap penyelidikan terdahulu mendapati bahawa kajian tentang pengajaran karangan sangat meluas dijalankan. Tetapi, perspektif pengajaran unsur tautan masih kurang diberi tumpuan. Jadi, artikel ini bertujuan melakukan tinjauan kritis terhadap pengajaran unsur tautan dalam menulis karangan. Pengajaran unsur tautan itu kemudiannya akan dipertalikan dengan model kitaran pengajaran dan pembelajaran Ibnu Khaldun yang menekankan penguasaan ilmu perlu bermula daripada tahap beransur-ansur, kemudiannya diikuti dengan tahap berturut-turut, diikuti dengan memperdalam sehinggalah menyeluruh mencakupi semua kemahiran. Penyataan masalah. Terdapat laporan yang konsisten menunjukkan bahawa pencapaian murid dalam menulis karangan masih berada pada tahap yang sederhana sebagaimana yang dikeluarkan oleh Lembaga Peperiksaan Malaysia melalui Kupasan Mutu Jawapan SPM 2015, 2016, 2017, 2018 dan 2019. Pihak Lembaga Peperiksaan Malaysia mengutarakan aspek keutuhan karangan sebagai satu wacana yang lengkap masih menjadi isu utama menghalang calon mendapat markah cemerlang. Ciri keutuhan perenggan sebagai wacana yang mantap tidak terselah. Karangan tidak memperlihatkan turutan yang jelas dari segi ideanya atau dari segi jalinan atau ikatan bahasanya. Ayat yang dibina dalam perenggan tidak memperlihatkan turutan yang jelas, sebaliknya idea yang hendak disampaikan itu melompat-lompat. Maka pengkaji-pengkaji seperti Khatijah Abdul Hamid, Maruhaini Yusof dan Zulkifli Emanaf, Wong Kek Seng, Sanad Muhammad Nasir, Zamri Saleh dan Abdul Syukur, Nur Faizah Abdul Jabbar, Anida Sarudin dan Idris Muhammad Razi menyarankan perlunya isu dan masalah yang berkaitan dengan pertautan ayat diberi perhatian yang serius. Objektif kajian ini bertujuan untuk menganalisis pengajaran unsur tautan dalam menulis karangan. Metodologi kajian ini merupakan kajian keperpustakaan, model kitaran pengajaran dan pembelajaran Ibnu Khaldun diaplikasi dalam usaha meneliti corak pengajaran unsur tautan dalam menulis karangan. Dapatan dan perbincangan. Model pengajaran dan pembelajaran Ibnu Khaldun menggariskan 4 prinsip, iaitu proses pengajaran mesti melalui tahap beransur-ansur, berturut-turut, memperdalam dan menyeluruh yang mencakupi semua kemahiran atau isi pelajaran. Sebelum beralih kepada kemahiran atau isi pelajaran yang seterusnya, proses kitaran ini hendaklah diulang-ulang dari peringkat rendah iaitu beransur-ansur ke peringkat pertengahan iaitu berturut-turut sehinggalah peringkat tertinggi iaitu memperdalam sehingga mencapai satu kitaran yang dinamakan syumul atau kesempurnaan. Prinsip yang pertama ialah beransur-ansur. Ibnu Khaldun berpegang kepada kaedah pengajaran yang utama iaitu beransur-ansur dalam proses mempelajari sesuatu ilmu atau kemahiran. Metod pengajaran seharusnya bermula dengan mempelajari perkara-perkara asas dan dilanjutkan dengan konsep yang lebih rumit sesuai dengan tahap pemikiran murid. Pada peringkat ini, penerangan guru bertujuan untuk membangkitkan pemahaman murid agar apa-apa yang disampaikan itu menjadi suatu malakah ilmu.
Dalam hal ini, Ramina Haji Sabran berpendapat bahawa guru perlu membekalkan kemahiran untuk menyampaikan idea melalui struktur ayat yang teratur dan kukuh peringkat demi peringkat. Bagi menghubungkan idea yang berbeza kepentingannya, murid seharusnya dibimbing secara beransur-ansur menggunakan teknik menggabungkan ayat yang sesuai. Arba Othman menegaskan pentingnya kepelbagaian ragam ayat dan tidak semestinya ayat yang dibina terdiri daripada satu subjek, satu predikat dan satu objek semata-mata. Manakala Asma Haji Omar pula menekankan ayat yang dibina ada kalanya perlu melalui beberapa proses untuk melahirkan pola yang khusus. Prinsip yang kedua ialah berturut-turut. Berturut-turut merujuk kepada kaedah pelaziman atau latih to be. Kaedah ini mempunyai sejarah yang panjang dalam Islam apabila Jibril telah menggunakan teknik ini sewaktu mengajar Nabi Muhammad SAW membaca wahyu yang pertama diturunkan kepada baginda. Dalam hal ini, mengarang merupakan satu proses dinamik yang memperlihatkan pergerakan berulangan dan bertindan antara satu proses dengan proses yang lain. Kecekapan berbahasa harus dilihat sebagai satu pengetahuan yang perlu ada dan dikuasai oleh murid untuk mencapai tahap kecemerlangan dalam penulisan. Kekohesifan ayat yang dihasilkan itu amat bergantung kepada latihan yang berturut-turut. Melalui latihan tersebut, murid dapat melihat konteks sesuatu ayat itu dieksploitasi dalam pelbagai cara. Prinsip yang ketiga adalah memperdalam. Proses memperdalam merujuk kepada kepelbagaian aktiviti pengajaran unsur tautan yang dirancang oleh guru dalam bilik darjah. Aktiviti itu seharusnya berasaskan prinsip mudah kepada susah atau umum kepada khusus. Kepelbagaian aktiviti tentang unsur tautan seperti penggunaan kata hubung, kata ganti nama, pengulangan perkataan dan frasa, pengulangan sinonim, antonim dan pengulangan makna memungkinkan penghasilan penulisan yang lebih berkesan. Manakala prinsip yang keempat ialah syumul. Ibnu Khaldun berpendapat bahawa proses pengajaran dianggap sempurna dan menyeluruh apabila proses itu dilakukan secara beransur-ansur, bertahap-tahap dan diperdalam. Pada dasarnya, binaan karangan yang lengkap terdiri daripada 3 komponen utama, iaitu pendahuluan, isi dan penutup. Karangan sebagai wacana yang utuh dapat dilihat melalui kesatuan perenggan tersebut. Setiap perenggan perlu berisi maklumat berkaitan tajuk atau isi pokok karangan. Setiap perenggan mestilah memperlihatkan pertalian yang rapat dan saling menyokong antara satu dengan lain sehingga terhasil karangan yang berfokus dan berkesatuan idea. Jadi, sebagai kesimpulannya, model-model pengajaran dan pembelajaran yang dianjurkan oleh Islam dapat dijadikan metodologi dalam menyelesaikan masalah menulis karangan. Unsur tautan yang diajar secara sedar berlandaskan prinsip yang terkandung dalam model kitaran pengajaran dan pembelajaran Ibnu Khaldun diharap akan dapat melahirkan murid yang menguasai kemahiran menulis yang tinggi. Berlandaskan prinsip ini, unsur tautan diajarkan di bilik darjah dengan menggunakan istilah yang dipermudah dan dipelbagaikan aktiviti pengajaran sehingga menghasilkan karangan yang mempunyai ciri wacana yang utuh. Sekian, terima kasih.